Alright. So, pernah tengok tak ni? Titanic disaster. So, Prudential juga adalah salah satu company yang telah membayar pampasan kepada mangsa Titanic ni lah. Kalau tengok kat situ kan 292 orang termasuk kru dan penumpang lah. Okey. Sudah lama kan cerita ni kan? Tapi saya rasa semua orang tahu kot. Alright. And then selepas tu Prudential dah berkembang macam saya cakap tadi, berkembang seluruh dunia dan termasuk jugalah di Asia Tenggara kita. Alright. So, Prudential telah bertapak di kebanyakan negara-negara Asia. Kalau kita tengok kat sini, negara-negara Asia yang kita tahu, insya-Allah lah ada Prudential. Dan termasuk juga Malaysia kita. Alright. So, company ni besar. Satu dunia. Okay, so bila dia masuk Malaysia? 1924. Siapa dah lahir 1924? Tak ada kan? Kalau dah lahir ni dah umur berapa dah ni? Kalau ikutkan sekarang 2021. So lagi 3 tahun dah nak sambut ulang tahun yang ke-100. So sangat lama kan? Sebelum merdeka lagi dah ada. Alright, kita pergi ke next slide. Okay, dan pada 2006 Prudential mengorak langkah satu lagi menubuhkan satu company iaitu Prudential BSN Takaful. Sebab Malaysia kita ramai orang Islam, so dia nak cater market orang Muslim lah. Okay. And then, ini yang paling saya bangga lah. Sebab apa? Kita dekat Malaysia adalah first insurance company yang capai jualan 1 juta dalam masa setahun. Pada 2010 dulu. Dan selepas itu kita maintain rekod ni sampai sekarang. So kira hebatlah company ni. Alright. Okay, ini kita punya headquarters. Menara Prudential dekat TRX. Siapa tahu TRX? Saya ni tak dengar ni you all punya feedback. Saya tahu. Okey. Korang kenapa terkejut ke apa? Okey, Menara TRX. So TRX ni memang kita tahu kawasan komersial yang sangat orang kata eksklusif lah. So kita ada headquarters kat sana dan kita move hari tu Jun 2019. Okey, clear And then dan ini adalah SAR Group. Apa SAR Group ni? So untuk pengetahuan you all, Prudential adalah company yang provide insurans dan takaful, betul? So dia provide insurans dan takaful. Cuma orang yang menjalankan iaitu membuat sale dan juga consult adalah ejen dan juga agensi lah. So SAR Group ni adalah salah satu agensi dekat Malaysia under Prudential yang agak gah lah. So ini adalah satu agensi dekat Prudential. Alright. So kita tengok mana datang SAR Group ni. Okey, ini sejarah SAR Group. SAR Group ditubuhkan oleh seorang wanita yang hebat iaitu Puan Salmah Irazah pada 1996. So far Puan Salmah ni kita orang panggil aunty lah. So Puan Salmah ni, okey, SAR Group tu, nama SAR Group tu sendiri, SAR tu datang daripada nama dia lah. Salmah A. Razah. Short form daripada nama dia. And then under dia punya leadership terhasillah banyak leader-leader dalam Malaysia ni dan juga ejen-ejen, lebih beribu ejen dekat Malaysia ni. Okey. Dan SAR Group juga ini adalah headquarters kita dekat Pilio Damansara. Siapa pernah pergi sini? Tak pernah? Saya. Oh, ada pernah pergi bagus. Ada di Kajang, Kelang, Melaka, Nilai, Kuantan. Sepah kan? So Sabah, Sarawak kita belum masuk lagi. InsyaAllah tahun ni kita akan try masuk lah. Alright. Dan ini yang saya best sekali. Lama dah saya tunggu nak umumkan. Dan kita punya event pada malam ni. Tag 5. Takaful Entrepreneur Career Talk dibawakan oleh SAR Group Johor Bahru. Boleh tepuk tangan.
Okey. So ini antara ejen-ejen SAR Group yang baru. Actually kita ada lebih kurang 100 lebih ejen. So yang bergambar macam ni je lah. Susah nak jadi ramai-ramai kan. Okey. So clear tak? Sebut sedikit salah-silah dan history Malaysia dan SAR Group lah. Okey. So saya pun tak nak buang masa banyak. Sebab apa? Sebab ni kita punya agenda utama, betul? So kita punya guest speaker Harin Hamzah. Okay, saya cerita sikit Hamzah ni. Saya tak kenal dia, kena rapat. Memang kita orang dah bersama lama dah ni. Kan? So, dia ni dulu seorang engineer. And then dia tiba-tiba tukar, dia tune kepada bisnes takaful. Engineer pergi bisnes tak ada masalah. Sebab apa? Ramai je engineer yang buat bisnes kan. Tapi kenapa dia memilih takaful? Kenapa dia memilih prudential? Itu yang kita pelik. Sebab bukan senang, betul tak? Nak dapat status engineer. Dah kerja pun, dah ada gaji pun. Gaji engineer orang cakap besar kan? Macam mana boleh let go gaji engineer dan buat prudential takaful ni? So benda tu lah kita nak korek hari ni. And then saya rasa memang banyak benda dia nak share dengan you all semua. So tanpa membuang masa lagi, saya menjemput guest speaker untuk Takaful Entrepreneur Career Talk pada hari ini, Puan Harina Hamzah atau lebih dikenali sebagai Kak Ina dengan dia punya tagline Know Your Potential. Mantap Datin. Datin. Oh ya. Yeah. Alright. So Kak Ina. Okey. Terima kasih ya. Terima kasih kepada MC kita yang saya hormati, saya sayangi dan saya cintai. Okey, dengar ke suara saya? Dengar. Okey. Merdu ya. Oh, merdu, Allahu Akbar. So alhamdulillah ramai ya yang hadir pada malam ni. So okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Akak doakan ya. Ni ramai yang doakan Akak Datin dan Datuk ni. Amin. Amin. Memang dah lama sangat impikan Datuk Datin ni. Okey, sebelum Akak teruskan sharing malam ni, Akak biasakan panggil apa? Akak bahasakan diri Akak boleh tak? Boleh. Sila. Sebab dah biasa. Datin humble sebab dah biasa dekat JB, okay, semua orang panggil Kak Ina walaupun umur dia 40 ke 50 ke. Panggil Kak Ina juga. Okey, so sebelum Akak teruskan perkongsian Akak malam ni, nak disclaimer sikit lah. So apa yang Akak nak share nanti sebenarnya untuk just kongsi, maybe beri galakan, dorongan kepada korang semua, pada anda semua lah. Tak ada orang kata bertujuan nak tujukan mana-mana individu pun tak. Jadi minta maaf kalau misal kata ada yang terasa nanti, Akak minta maaf awal-awal sebab Akak yakin semua pun dah okey, dah matang, betul tak? Korang respon lah, kita borak-borak santai je malam ni. Betul. Sokong. Okay, next. Okay, doakan line pun lancar malam ni, bekerjasama juga. Okay, insurans atau takaful, insurans ataupun takaful ni is not the best business. Okay, sebab apa? We also need a good teacher, we also need a good doctor, engineer, betul tak? Betul tak? Betul. However, business ni is the best for me. So, mana tahu business ni juga is the best untuk anda semua, kan? Manalah tahu kan? InsyaAllah. Okay. Okay, kita berkenalan lah sedikit dengan Akak ya. Ini latar belakang.
Akak berasal dari Felda Gedangsa, Selangor. Siapa pernah dengar Felda Gedangsa, Selangor ni? Type 1 kat situ. Siapa pernah dengar? Oh, tak ada dah pernah dengar Felda Gedangsa. Betul. Felda Gedangsa kampung akak ni memang jauh. Kalau ikutkan dia terletak di hulu negeri Selangor. Di hulu negeri Selangor. Betul tu. Okey, dia terletak di hulu negeri Selangor. Dia dah dekat-dekat dengan negeri Perak. Kalau nak datang rumah akak, siapa yang pernah sampai, dia akan masuk hutan, keluar hutan, masuk lagi hutan, memang jauh sangat hulu. So akak berasal daripada Sejuk. Memang nanti kau jumpa kayu balak semualah, gajah dia. Nasib lah kalau tak jumpa. Kalau jumpa. Okay. So akak berasal daripada keluarga yang sangat biasa. Anak keempat dari 5 orang adik-beradik. Ayah dah meninggal masa akak dekatan 5 nak ambil SPM. Kemudian mak membesarkan kami lah. Masa tu akak pun dah SPM, adik masa tu tingkatan 4. So tak adalah kecil-kecil sangat kan. Dia sebagai penuri getah lah. Kemudian mak bekerja sebagai ada satu kedai orang kata kedai kopi kat kampung kan, mak bantu kat situ lah. Alright, akak seorang isteri dah kahwin, ibu kepada 2 orang anak yang comel. Okey, belajar di Sambestari USJ, SPM dekat Sambestari, and then sambung ke Matrik Melaka. Ada orang Melaka tak kat sini? Ada. Cuba type 2. Type 2 nak tengok sikit berapa ramai? Oh, Jasin. ramai Melaka. Jasin tak? Okey, dan kemudian sambung pelajaran di UTM Skudai, ambil electrical engineering lah, dan seterusnya bekerja sebagai engineer di inilah MI Industrial dari 2007, terus pindah ke Johor Bahru daripada 2010 sampai 2013, dan pada bulan 6 2013, hujung-hujung bulan 6 kat join Prudential dan promote unit manager pada 2017 dan unit manager 2 2018. Okay, next. Okay. Ini adalah sebelum sebelum kenal Prudential Jadi pada 2007 tu kita pula akak bekerja sebagai project engineer. Kerja best, memang best project engineer, kita handle satu project kan. And then tapi terpaksa berpindah ke Johor Bahru. So pindah ke Johor Bahru, alhamdulillah dapat kerja facilities engineer dekat Sigit. Masa pindah ni memang tak kisahlah kerja apa, janji kerja masa tu kan. So last salary akak 3,500. Akak berhenti daripada engineer, last salary 3,500. Tak banyak macam orang lain. Tapi boleh lah kan. Okay. So kenapa akak berhenti? Okay. Nanti akak cerita kenapa akak berhenti. So kita cerita dulu kenapa akak sebelum kenal Prudential, siapa akak? Okay. Akak dulu suka bisnes. Banyak bisnes buat. Tapi ni yang macam ingatlah yang terakhir sebelum join Prudential. First jual tudung bawal. Siapa kat sini pernah pakai tudung batu-batu ni? Ramai. Masa tu trend. Ramai pakai. Masa tu trend. Okey, ambil kat mana? Kat Jalan Tar. Masa tu best, memang best berniaga. Tapi ada masalah dari segi stok, trend. Lepas tu kalau dari segi color pun problem kan. Merah ada banyak merah. Saya suka ada bunga besar. Oh ya ke? Ada jual dulu yang bunga besar. Okey, so jadi susah nak uruskan jual tudung ni. Daripada boleh katakan stok lagi banyak daripada yang customer beli. Lalas kena lelong macam tu. Jadi kita orang berpindah untuk jual lampu garang bukit. Collection buat lampu garang bukit okey best. Masa tu tak ramai lagi orang ada lampu garang bukit, sebab masa kita orang start jual tu lampu ni harga dia mahal sangat. Kita ambil murah je, pecah rahsia kita ambil murah gila. So untung memang besar sangat. Tapi problem dia transport. Sebab batu ni berat, 45 kg macam tu. Berat lah kan nak handle kan. So dia lama-lama dia susah.
Jadi kita pun stop. Apa? Okay, and then kita sambung bisnes kain cotton. Ni saya share partner dengan sahabat saya masa kat Sigit hari tu. Nama dia Pak I. Dah jadi ejen apa sekarang, dah jadi manager dah. Nasib baik dia ikut saya. Kalau tidak dia jual lah kain cotton sampai sekarang. Mana orang pakai dah. Lepas tu dengan seorang lagi sahabat saya Janah. Doakan dia join. Tak tahulah dia ada malam ni. Kalau ada aku doakan kau join. Okay. Lepas tu sama juga trend. Awal-awal laku lah kan, ramai orang guna semua, laku gila. Tapi lama-lama dah tak ada sambutan, so problem kat situ. Lala kita orang pun macam lego-lego je kain tu. Dan bisnes yang terakhir sebelum buat Prudential, kita jual barang-barang second hand Singapore. Kalau nampak kat signboard tu, adalah nama saya Rin. Rin tu nama saya Rin. Lepas tu ada Fir, ada Chon, dan suami saya lah Ustaz tu. So yang Alhamdulillah Chon dengan Fir ni pun dah ikut kami dah buat Prudential. Alhamdulillah ramai yang business partner sebelum ni dah sama-sama juga jadi ejen. Bisnes yang okey, tak ada masalah sangat. Cuma masalah dia dari segi nak handle barang-barang lah. Kadang-kadang tak orang kata ada yang tak habis, lalas jadi buruk je dekat belakang kan. Lepas tu lagi menyebabkan kami terpaksa berhenti sebab suami saya Ustaz orang kata sakit. Dia kena buat operation slip disc. Jadi dah tak boleh nak angkat-angkat berat. Sebab sebelum ni kita orang run, biasalah kan, kita buat bisnes tak ada ilmu, tak ada siapa yang menasihat ikut suka. Jadi handle sendiri, tak ada nak hire orang ke apa ke, macam nak jimat kan. Peti ais tu dia angkat seorang, mesin basuh tu dia angkat seorang. Mana tak slip disc. So last terpaksa lelong lah barang-barang dan stop kedai. Kita orang buka bisnes ni, dia punya modal puluh-puluh ribu. Siap buat loan. Biasalah kan kita nak buat bisnes tak ada duit kan, buat loan. Tapi Alhamdulillah lah settle dah loan tu semua. Okay. Next. Okay. Sebelum ni memang saya suka travel. Saya sangat suka travel. Tapi paling jauh pun kalau tengok gambar nombor 1 tu Bandung. Itulah pertama kali dan itulah satu je pertama kali kami keluar jauh sikit sampai ke Bandung yang sebelum join Prudential. Tapi tengoklah ya Allah, kalau tengok kan macam orang Bandung kan. Tengok, betul tak? Siapa ni setuju? Tak setuju. No comment. No comment Macam orang Bandung. Ya Allah, tengok balik laki aku. Tak berani cakap. Kita setia kan, husband okey je, tak kisah macam mana pun kita setia je. Gambar nombor 2 masa dekat Korea. Okay. Cukup. Lepas tu yang selalu kita sampai ataupun selalu kita travel dulu dalam Malaysia je lah. Langkawi, Sabah, feeling naik flight kan. Itu je. Sebab apa? Sayang duit lah kan nak beli tiket yang mahal-mahal. Tiket ni pun beli setahun sebelum. Masa Asia buat promo free seat. Saya ingat lagi RM15 satu tiket. Booking setahun awal. Itu je yang mampu. Sebab nak sedarkan hati, nak booking hotel yang mahal, fikir macam alah, kita bukan nak tidur, kita nak jalan kan. Sedarkan hati kan. Betul tak? Siapa sama? Sama. Farhana. So jadi itulah Kak dulu. Okay. So next. Kat sinilah bermula. Macam mana akak boleh berhenti jadi engineer sebelum ni? Okay, kerja engineer bukan tak okey. Cumanya dia tak kena dengan jiwa akak. Sebab sebelum ni masa akak kerja dekat KL, kerja akak project engineer, kita macam ada turun site, kita macam ada liaise dengan vendor, supplier, keluar pergi outstation sana, outstation sini kan. Tapi bila kerja yang latest tu, company tu kilang. Jadi okey, tak ada apa-apa masalah, cumanya dia tak kena dengan jiwa akak lah. Akak nak jiwa yang macam kerja yang keluar-keluar macam tu. Jadi first akak nampak kawan akak ni yang gambar belah kiri ni, sahabat akak, nama dia Nurul Naim. Dia post gambar ni.
Akak tengok kat Facebook siap pakai bulu-bulu kat telinga tu kan. Kita orang kampung tak pernah pergi keluar negara kan. Tadi pun Bandung je mana ada pakai macam ni kan. Kita tengok pakai baju sejuk macam ni, ya Allah bestnya. Macam mana dia boleh pergi sampai sana kan. Lepas tu nampak situ Prudential kan kat Banting tu, tanyalah dia. Buat jadi ejen insurans je, boleh pergi ni, free je company bagi. Serius lah, bestnya, free. Tadi kita nak beli tiket, kita nak booking hotel semua berkira-kira kan, ni free. Cakap, nak jadi juga macam kau. Kawan saya kat KL, dia dari KL boleh kata dia. So dia datang daripada KL, gambar sebelah kanan tu. Dia datang rumah saya, ni rumah saya yang belah kanan tu. Rumah kecil je, tak muat nak cerita kat dalam. So bentanglah kapet tu pakai kat dalam, terpaksa bentang kat luar. Sebab nak duduk ramai-ramai dengar kan, kalau tidak tak muat. So kawan saya dan ni suami dia lah, Syahril, share lah macam mana commission ni, macam mana semua, macam mana dia cerita. Alhamdulillah dekat sinilah bermulanya saya jadi ejen. Saya pun terus setuju. Saya terus hantar resign letter dekat company saya tu. Tak tahulah apa benda yang merasuk saya untuk buat keputusan macam tu. Terus je decide firm saya berhenti. Tak cakap kat suami pun saya resign. Dia tahu dah nak berhenti baru dia tahu. Okay, right. Next. Okay, so bermulalah saya dekat JB seorang diri. Kenapa seorang diri? Tadi kan kawan saya daripada KL. Jadi tim saya punya leader semua, saya punya team member semua dekat KL. Tapi orang kata apa, tak susah sebab mereka guide saya gila-gila. Tak ada masalah pun. Maksudnya mereka ada je bila saya perlukan. So saya still boleh buat je macam biasa walaupun tim semua jauh. Okay. Next. Kreatif ni. Saya contoh-contoh skrin ni Okay. So why business? Saya minum. Alhamdulillah. Okay, kenapa bisnes ataupun kenapa kita buat bisnes? Kenapa akak buat bisnes? Okay. Macam akak cakap tadi, akak suka kerja yang tak duduk office. Maksudnya tak adalah daripada pagi sampai petang duduk office, akak suka keluar-keluar. Okay, and then yang kedua, nak masa yang fleksibel. Masuk masa fleksibel ni adalah macam contoh, team members kita sakit. Pernah tak anak sakit kena jaga kat hospital? Siapa pernah? Cuba time 3. Anak sakit kena jaga kat hospital. Oh, ada ya. Okey. Kan, pernah. Kalaulah cuti lama sangat kan, lama-lama kita pun rasa bersalah kan? Betul tak? Okey je bos, okey je, baik je. Tapi kita yang macam terpaksa kerja kita orang lain buat, gaji dia dapat sama je. Bukan kita bagi gaji kita kat dia. Tapi terpaksa. Tapi bila kita buat kerja, kita buat bisnes, kita ada masa yang fleksibel, tak ada masalah. Boleh je jaga anak kita ataupun family member kita yang sakit dekat hospital, tak perlu minta annual leave, tak perlu minta cuti ke apa ke. Kerja boleh je buat macam biasa. Bisnes boleh je run macam biasa kat hospital ke kat mana ke, tak ada masalah. Sebab kerja kita ni memang boleh buat kat mana-mana. Okay, macam contoh cuti raya. Cuti raya ni paling best. Saya memang suka cuti lama kalau raya. Sebelum orang balik kampung, sebelum jalan jam, saya akan balik dulu. Sebab kampung saya kat Selangor, kampung suami kat Kedah. Sebelum jalan jam, kita orang balik dulu. Nanti jalan dah habis jam, orang dah tak balik, baru kita balik. So kita boleh manage masa kita sendiri. Akak suka. And then kos sara hidup yang meningkat. Okay. Kos sara hidup yang meningkat ni, sekarang ni kan, yes, nampak sekarang pun dah nampak kan. Dulu kita makan nasi lemak 50 sen pun dapat lagi, 20 sen pun dapat lagi dululah. Tapi sekarang ni RM1 pun dah susah dah. Ada, tapi susah nak dapat lagi kalau kat bandar, kan. So kita ni, orang kata income kita ni berlawan dengan masa. Kalau kita lambat, masa memang akan makan kita. Setahun gaji, bayangkanlah kita kerja 5 tahun, berapa increment dalam masa 5 tahun. Akak punya pengalaman sebelum ni, pernah naik gaji. Ada increment RM50, RM60. Dia ada naik tapi lambat. So kita masa income berlawan dengan masa. So kalau kita lambat,
tercicir lah, kita ketinggalan lah. Orang lain dah macam-macam dah dapat. Kita masih duk tunggu je lah, follow the flow macam tu kan. Apa yang ada lah rezeki je lah, rezeki biasa kita dulu kan. So kat sinilah ada peluang untuk buat lebih. Okay, and then nak bantu family lah. Macam tadi akak cakap ayah dah meninggal daripada akak tingkatan 5, lepas tu adik-beradik akak 5 orang, mereka semua pendidikan SPM sahaja. Alhamdulillah akak yang macam ada rezeki lebih, belajar sampai masuk U, tapi bukanlah U yang gah-gah luar negara ke apa ke, tak, degree je kan kat Skudai je. Tapi kira dalam family akak dah akak lah yang paling orang kata alah, kalau ada apa-apa nak family susah ke, mak susah ke, kita lah yang bertanggungjawab kan nak bantu. So gaji sebelum ni 3,500 tu kalau ikutkan dah besar dah, cukup. Tapi kalau kita fikir selfish kita lah, cukup untuk saya, untuk anak, sebelum pun kerja juga kan. Tapi kalau kita fikir sekeliling kita, mana cukup, sebab ramai kan, kita kira ramai family members kita yang perlukan kita, so memang tak cukup. Sebab tu masa saya kerja engineer, macam-macam saya buat. Sebab actually nak tambah income lah tu. Dia kalau mereka perlukan pertolongan, macam mak nak apa-apa, bukan tak boleh bagi. Of course lah kita tunaikan juga, tapi ambil masa. Tunggu kumpul duit ujung bulan, tengok gaji nanti macam mana. Kadang-kadang gaji kita dah ada komitmen kita nak bayar, tunggu bulan depan, lambat. Kadang-kadang sampai macam tak dapat nak bantu sekarang kan. Rasa macam Allah kan. Padahal kita boleh buat lebih, betul tak? So kemudian nak hidup senang, kita dah lalui dah ni hidup yang sebelum ni, yang bukanlah nak kata susah gila, tapi tak senang sangat lah, kita dah lalui. So takkan kita nak bagi anak kita lalui kehidupan kita yang sama macam dulu. Of course kita nak bagi yang terbaik kan untuk anak, selesa untuk anak. Itu saya, itu dream saya memang nak bagi yang senang, orang kata kesenangan kepada family. Dan yang tu last kali nak kerja sendiri. Memang nak kerja sendiri, saya suka kerja sendiri. Macam tadilah kan, kalau kerja sendiri kita ada masa yang fleksibel macam tu. So kalau saya kerja tempat lama, bukan tak boleh dapat. Maksudnya kita bekerja lah kan dengan orang, bukan tak boleh dapat. Boleh, insya-Allah boleh juga. Cumanya dia ambil masa. Masalah dia apa? Takut tak sempat. Kita takut tak sempat. Sebab tadi itulah kita berlawan dengan masa. So kalau kita lambat, masa akan makan kita. Okay, next. Okay. So dalam banyak-banyak bisnes, banyak ni bisnes kan, boleh je buat bisnes lain kan. Macam-macam ada bisnes orang Melayu kita buat. Tapi kenapa Prudential menjadi pilihan hati saya? Kenapa saya jatuh cinta dengan Prudential? Okay, yang pertama. Okay, pasaran yang luas. Apa maksud pasaran yang luas tu? Contoh, kalau kita meniaga baju lah kan, baju perempuan. So yang beli mestilah orang perempuan, betul tak? Alah, unmute lah korang. Betul. Adalah kadang-kadang suami belikan baju isteri, tapi jarang kan? Jarang kan? Isteri-isteri selalu tak dapat baju daripada suami. Selalu. Tak betul. Jarang ataupun tak ada langsung. Tak adalah. Ada tapi jarang. So kalau kita meniaga baju perempuan, kita dah limitkan market kita. Kita limitkan market kita perempuan sahaja. Kalau kita jual baju baby, kita limitkan pada baby je lah. Yang ada baby je lah. Kan? Ataupun mungkinlah sekali kawan bersalin, hadiahkan baju baby sekali je lah. Tak adalah kita nak beli baju anak dia tiap bulan kan. So market kat situ terlimit. Tapi dekat Prudential pasaran sangat luas. Dari dalam perut pun boleh ambil insurans, boleh ambil takaful. Bayangkan betapa luasnya dalam perut ni, mak dia tengah pregnant dia pun ambil, tak tahu lagi rupa anak ni macam mana, dah boleh apply. Sampailah dah tua nanti pun boleh apply lagi. Sampai umur 70 boleh apply. Okey, so sangat luas, tak payah risau. Kak, dah ada lah, dah ramai lah orang ada insurans. Ya Allah, hari-hari ada kelahiran, bukan satu, bukan dua, ramai. So tak risau market. Okey, yang kedua, sebab yang kedua adalah modal yang kecil. Sebab apa Kak cakap modal yang kecil? Hanya perlu ambil exam dan hanya kena ada iPad, itu sahaja. So risiko rendah. Tak perlu apply loan, nak buat modal, nak beli barang banyak-banyak, buat stok, tak ada, tak perlu. Hanya ambil exam sahaja. Dan exam tu pun tak expired. Katakan macam contoh,
kita rasa macam dah tak boleh nak buat ke ataupun ada masalah kena sambung belajar ke overseas ke kena berpindah ke apa ke apa-apalah kan. Balik Malaysia nak buat balik boleh balik guna orang kata sijil tu. Maksudnya exam tak payah ambil, balik guna balik, tak ada masalah. Okey, yang ketiga. Okey, margin keuntungan yang tinggi. Modal dah lah rendah, untung tinggi. Kan best. Betul tak? Sebelum ni akak macam-macam buat bisnes. Modal besar. Okay, besar modal. Untung pun tak adalah banyak mana. Tapi masa tu pun dah rasa banyak dah. Rupanya ada lagi bisnes yang banyak untung. Kenapa untung? Okay, ibaratnya kita jual satu barang. Ya, ibaratnya kita jual satu barang. Kita untung 72 kali. Best tak? Kalau sebelum ni, akak jual contoh ambil lah kain cotton tadi kan. Jual satu, untung satu je lah. Akak nak untung lagi, akak kena jual lagi. Ambil stok balik, jual balik. Buat marketing balik, jual balik. Baru untung lagi. Tapi kat sini sekali je kita jual, sebenarnya kita bukan jual, kita educate people. Tapi nak senang faham, kita jual insurans kan 72 kali kita untung. Best tak? Best. Bagus Farhana ni. Betul kan tu Farhana kan? Okey, yang keempat. Rewarding business. Tak pernah lagi sebelum ni akak dah lebih kurang 6 tahun kerja sebagai engineer, di reward macam-macam kalau kita bekerja. Tapi kat sini sekecil-kecil usaha kita pun di reward. Dapat 2 orang klien, dapat bawa buka puasa dekat hotel. Seronok sangat. Sekecil-kecil sampai sebesar-besar di reward. Okey, yang kelima. Tak perlu simpan stok. Kalau kita meniaga yang lain-lain, kita kena simpan stok. Kadang risiko untuk expired kan. Tapi dekat sini tak perlu simpan stok. Kita boleh pergi mana-mana, kita boleh jual kat mana-mana. Dengan syarat kita buka mulut. Sebab kedai kita dekat mulut. Kalau kita tutup mulut, tutuplah kedai. So kat mana-mana, tak kisah waktu raya ke, waktu tengah bercuti ke, kat rumah ke, sekarang ke, boleh semua. Tak perlu jumpa orang pun boleh. Sekarang semua online, semua hujung jari. Sangat senang. Okey, dan yang keenam, boleh diwarisi. Kita buat bisnes, so anak cucu nanti pun boleh warisi bisnes Prudential kita ni. Macam anak saya yang ni lah yang sulung ni, daripada dia 5 tahun lagi, dia dah cakap dekat kawan-kawan dia, dekat teacher dia, cita-cita dia nak jadi ejen insurans. Saya dengan suami tak pernah ajar, tak tahu macam mana dia boleh fikir. Dia cakap nak jadi ejen insurans, bila dia cerita kan, bila kita dengar lah kan, dia cerita dengan teacher dia, nak jadi ejen insurans, jumpa klien bagi duit, serius lah anak aku. So macam ya Allah, rasa seronok lah kan. Moga capailah cita-cita dia tu untuk mewarisi kami punya bisnes. Okey, sebab tu saya suka sangat buat Prudential. Okey, next. Ini Profesor Diraja Ungku Aziz yang cakap ni. Dia kata sekarang telah muncul satu perniagaan ala baru yang canggih, yang tidak menggunakan modal. Sebenarnya tak menggunakan modal yang besar lah. Tetapi mendapat keuntungan berlipat kali ganda, iaitu dalam industri insurans. Dah ramai dah aware, dah ramai dah tahu insurans punya bisnes ni. Dah banyak dah bocor rahsia. Okay. Sebab tu kalau ikutkan banyak ni, bukan akak lah, orang lain lah, banyak orang kata apa, silent jutawan dekat dalam Prudential ni. So you all pun boleh satu hari nanti. Okay, next. Tadi dah dengar ada sejarah Sagroup kan? Tadi MC kita dah perkenalkan Sagroup. Sekarang ni saya perkenalkan Sagroup Johor Bahru. Since 2013 kan, ada seorang ejen tu jadi ejen dekat Johor. Lahirlah Sagroup Johor Bahru. Kalau tak, Sagroup tak ada dekat Johor Bahru. Okay, so kenapa saya suka sangat Sagroup Johor Bahru ni? Okay, yang pertama, okay, actually Sagroup Johor Bahru ni dia macam family. Dah orang kata apa ya, kita punya ukhuwah, kita punya hubungan memang sangat rapat. Saya dah rasa macam family kedua saya, macam adik-beradik. So macam orang kata apa, susah dan senang tu sama-sama. Okay, next.
makan sama-sama. Kalau ada makanan di situ lah ada ejen-ejen subgroup JB ni. Okay, positive environment. Tak pernah lagi, saya memang tak pernah lagi sebelum ni saya bekerja ada positive environment macam yang saya dapat sekarang. Kami daripada background yang berbeza. Ada yang background dekat subgroup JB ni, ada yang dulu doktor, ada dulu engineer ramai. Ada yang dulu teacher, kerja pegawai kasta, macam-macam lah background. Tapi semua misi yang sama. Nak tambah income, nak bantu family, nak bagi keselesaan kepada family, nak tambah income lah. Daripada income tu lah yang kita boleh bantu family semua. So misi kami semua sama walaupun background berbeza. Jadi semua push and pull each other, support each other. Semua nak tengok, maksudnya saling nak tengok semua orang berjaya. Tak ada pun kat sini nak menjatuhkan siapa-siapa pun, tidak. Semua saling support menyupport. Kata apa, nak tengok semua berjaya. Okay, nombor 3, sistem training. Macam saya dulu, walaupun saya seorang-seorang dekat JB, tapi tak ada masalah sebab leader dan juga tim memang support. Diorang memang train saya walaupun daripada jauh, dan kadang-kadang diorang datang sini ataupun saya pergi KL. Tapi sekarang ni dekat subgroup JB dah ramai, kita dah ada sistem training yang boleh dikatakan komplit. So kalau ada ejen yang teragak-agak, bukan ejen, maksudnya kalau ada di antara anda semua yang teragak-agak macam takutlah nak cakap, tak berani, tak confident, jangan risau sebab kita ada training. We all ada trainer yang akan train korang semua. Daripada awal sampai pandai, ada step dia. Jangan risau, semua tu memang kita dah ready kan untuk korang. Tak sabar nak ajar je sekarang ni. Yang keempat, ada good teamwork. Buatlah apa-apa, memang dapat teamwork yang sangat bagus. Tak kisahlah buat apa, event makan ke, event pergi trip ke. Kalau tengok gambar nombor 4 tu, unit manager yang baru lahir tahun ni. So kita celebrate, kita seronok, kita raikan seronok. Okay, next. Okay, so yang ni saya just nak share dengan korang, tapi bukanlah nak katakan bangga diri ke apa, tidak tahu. So nak bagi you all punya, nak bagi inspirasi je, nak tunjuk kat korang. Dia bukan menunjuk, tak tahu nak cakap ayat tu. Okay, okay, next. Okay, so ini adalah gaji ataupun commission first saya masa saya join jadi ejen. Saya join bulan 6 hujung-hujung, jadi commission saya dapat pada bulan 7. Ni lah dia, RM484. So saya nak tunjuk komisen saya setahun selepas ini pada Julai 2014. Jadi alhamdulillah berkat tunjuk ajar leader-leader, berkat support dari tim, berkat support daripada klien, pada Julai 2014 saya dapat hampir 2 kali ganda gaji lama saya. So nak bagi tahu, business ni punya increment bukan yearly. Kat sini increment monthly. Tiap-tiap bulan gaji naik. Tiap-tiap bulan income kita tak akan sangka income kita. Dia setiap bulan surprise. Kat sini. Seronok sangat. Setiap bulan surprise. Power Datin. Okay, so next. Okay, saya dah cerita macam mana saya bermula, kenapa saya join, saya dah cerita kenapa Prudential apa semua kan. Okay, sangat inspirasi hari ni, alhamdulillah. Okay, just nak tunjuk kat korang achievement saya yang hampir 9 tahun lah saya di Prudential ni. Okay. Alright, alhamdulillah. Ini adalah achievement saya, Star Club LA 2014, 2015 London, 2016 Croatia, 17 Budapest, and then Istanbul 2019 dengan Rome tu. Kenapa ada ringgit, simbol ringgit tu? Sebab waktu ni pandemik dah start. Jadi tak dapat pergi, so Prudential bayar cash. Bayangkan ni tiba-tiba kan buka Maybank to you, banyaknya masuk. Cek-cek, oh duit Star Club. Prudential selalu buat surprise. Tiap-tiap bulan dah memang surprise commission. Tu belum cerita surprise bonus dia lagi. Trip lagi memang banyak surprise. Surprise macam ni pun ada. Bayangkan, duit tiba-tiba masuk kan. And then treatment Star Club ni memang kalau akak nak cerita susah sangat. Nak kena alami baru rasa. Dia punya treatment dia 5-star treatment yang memang
tak payah nak fikir, just bawa diri je, everything settle. Macam tadi akak share tadi masa dulu travel, nak kena fikir duit tiket, fikir hotel apa semua kan, makan lagi. Tapi dengan Prudential tak fikir apa. Prudential standby everything, tiket, hotel, makan, semua. So kita tinggal bawa badan je dengan beg. Nanti tahu-tahu beg sampai kat hotel. Sangat seronok. Okay, so and then kalau kat situ Star Cruise 2013 kucing. Oh kacing, kucing. Okay, Star Cruise 2013. Star Cruise ni tak pernah termimpi. Akak tak pernah mimpi weh. Anak orang Felda, anak orang susah. Ayah dah tak ada, tinggal mak je kan masa tu kan. Yang besarkan kita. Tak pernah terfikirlah nak naik Star Cruise ni. Kapal sebesar-besar alam macam Angsana bangunan 13 tingkat tu. Berjalan, dia 13 tingkat kapal tu. Berjalan dekat tengah-tengah laut. Tak pernah terfikir dan tak pernah terbayang. Satu tiket tu tak silap akak dalam 2,000 macam tu. Masa ni akak rasa macam mimpi. Sampai sekarang kalau akak fikir masih rasa macam mimpi. Prudential reward macam tu. Bukanlah orang kata apa, kita bukanlah bagus mana pun. Tapi dia reward macam tu. Ya Allah, macam memang ini adalah rewarding business yang akak cari daripada dulu. Memang akak cari inilah. Kiranya inilah sampai matilah insyaAllah kan. Okay, next Hong Kong. Semua ni first time. Tak pernah sampai. Hong Kong, Beijing, Osaka. Tiba-tiba je jadi agent insurance ni kena pergi travel. Tengah seronok-seronok ni kerja kan. Close. Maksudnya ada kita tengah seronok tolong orang ambil insurans semua. Prudential bagi SMS. Okay, siap-siap bulan depan pergi Jepun. Ya Allah, best gila. Sekali lagi lah kita semangat nak kerja kan. Memang setiap bulan semangat sebab akak punya achievement ni kalau boleh dikatakan macam setahun tu 3-4 kali lah kena pergi overseas. Ada yang 3 kali, ada yang 4, ada 2 macam tu lah. Kena pergi Korea, Ho Chi Minh, naik lagi Star Cruise. Yang perasaan Star Cruise kedua ni dah lain lah, tak macam yang pertama. Yang pertama tu memang orang kata jakun lah juga kan, orang kampung kan. And then Hangzhou, Bali, Shenzhen. So yang Krabi, Manila, Xi'an, Perth, Bangkok ni tak ada rezeki nak sampai sana. Tapi macam akak cakap tadi lah, Prudential bagi duit, duduk saja-saja tiba-tiba duit masuk. Ya Allah. Bayangkanlah, yelah, kita fahamkan keadaan sekarang, pandemik, apa semua kan. Tiba-tiba kita dapat duit. Ya Allah, tak tahu nak bersyukur macam mana lagi. Tak tahu nak cakap lah, syukur Alhamdulillah sangat-sangat lah. Kita ada duit. Yang kita boleh gunakan untuk bantu family. Macam sekarang family akak antara yang ramai efek dengan pandemik ni. So kalau bukan akak yang bantu siapa kan? Alhamdulillah lah ada rezeki diorang. Okay, next. Tiba-tiba jadi pengguna, jadi Apple user. Dulu tengok iPhone mahal kan, takkanlah nak habiskan duit. Kita kan banyak nak guna duit untuk benda lain. So memang takkan belilah iPhone ni dulu. Macam susah, lepas tu satu lagi macam susah je nak guna kan. Tiba-tiba Prudential bagilah. Masa tu dapat first 5C, lepas tu 6 lah, 7 lah, 10 lah, 12 lah. Yang baru-baru ni 12, saya hadiahkan untuk suami. Seronok lah, tak payah keluar duit kan, boleh bagi orang hadiah handphone mahal, tak payah keluar duit. So tiba-tiba terjadi Apple user. Sekarang ni memang dah pakai iPhone, memang iPhone je lah kan. Tak tahu boleh dah tukar yang lain. Dan lain-lain tu lah. Dan ini yang sempat saya ingat lah. Ada lagi tapi tak ingat. So nak cakap kat korang kan, rewarding business yang senyap apa, duduk-duduk saja tiba-tiba Prudential bagi hadiah. Okay. Next. Kayangan tu kalau beli sendiri, ni orang bagi. Orang biasa je pun boleh dapat. Okay, so ini pencapaian bersama Prudential. Alhamdulillah, ya Allah, tak akak macam tu dulu bila tengok beli Allah, baju bunga-bunga, tudung bunga. Tapi tak apalah, masa tu kita top agent kan. So orang okey je lah. Itulah kenangan-kenangan yang first tu dengan aunty, gambar yang dengan yang ladies tu aunty, founder kita, kemudian Mr. Chai, our CAO, kemudian CEO dulu, dah tak ada dah tukar CEO baru. Merasalah ambil award daripada dorang. Ya Allah, seronok sangat. Kalau tak jadi champion tak merasa nak dapat award daripada dorang kan. And then adalah beberapa kat atas tu yang kotak-kotak tu adalah kotak-kotak kosong je. Telefon, MacBook kosong, tapi saya masih simpan sebab value dia tu, value yang sangat bermakna. Kotak kosong je. Kalau beli sendiri tak ada nak simpan. Saya lah kan tak ada nak simpan. Okay, next.
So ini nak share dengan korang semua antara gambar-gambar lah momen-momen saya bersama dengan trip bersama dengan Prudential. Ini masa trip pertama saya pergi LA, kan? Tak pernah naik Airbus yang besar tu. Saya tak ingat 2 tingkat ke berapa tingkat, sebab banyak saya naik, saya tak ingat. Tak pernah naik perjalanan 24 jam, bayangkan US kan. Tidur, bangun, tidur, duduk pula tu kan kat dalam flight kan. Bangun, tidur tak sampai-sampai. Sampai-sampai je saya rasa macam ya Allah bestnya kat LA yang saya angkat tangan kan. Rasa macam ya Allah dah sampai, bestnya. Baru sampai situ pun dah rasa bestnya Prudential Reward. Seronok sangat. Lepas tu yang kanan tu welcome Prudential Group tu, kita pergi outlet. Bayangkan dekat outlet tu diorang bentang kapet merah hanya untuk ejen Prudential. Ya Allah, sampai-sampai turunkan welcome Prudential. Ya Allah, bestnya best gila. Lepas tu shopping banyak dapat diskaun. Sana shopping murah, lepas tu memang dapat banyak sebab Prudential kan. Prudential, khas untuk Prudential. So hilang segala penat kerja kita setahun company reward macam ni. Commission, bonus, trip kan. Okay, next. Okay, sedar tak sedar dah nak sejam lama saya lajukan. Okay, pencapaian yang kedua London. London tengok masa ni lah saya belajar ambil gambar atas rumput. Kalau dekat Malaysia mana ada kan nak ambil gambar atas rumput kan. Dekat sana kita ambil gambar atas rumput. So fahamlah perasaan abang-abang bang kita tu kan. Abang-abang bang kita yang ambil gambar atas rumput dekat traffic light kan. Macam ni perasaan dia. Lain okey ke? Mengganggu ke? So, rasa macam ada Okay, Aina, okay. Okay. Alright. So bila kita pergi overseas macam ni, kita rasa dunia kita yang punya. Tak ada pun rasa malu. Malu lah nanti orang cakap apa. Kalau kat Malaysia kan ada rasa macam tu. Okay ke ni tengok kiri kanan kan. Kat sana buatlah apa je, memang very enjoy. Gila. Release semua benda. Happy gila. Okay, nice. Okay, Croatia. Seronok jalan-jalan kat Croatia. Croatia cantik. Masa keluar trip Croatia ni, akak fikir Croatia tak pernah dengar pun. Ada bunyi cengkerik. Dah tak ada dah kan. Croatia tak pernah dengar. Lepas tu husband cakap, itulah awak tak tengok bola. Dia cakap, oh ya ke? Mana kita tahu kan. Lepas tu Lala Google. Cantiknya. Okay, aku dapat. Terus rasa macam tu. Alhamdulillah dapat pergi. Kalau tengok gambar kat yang kat atas sebelah kanan tu ada A3. Macam itulah Prudential layan kita. Dia siapkan tempat nak makan untuk kita, dia letak dah nombor bas kita. Tinggal duduk makan je. Ya Allah, memang tak tahu nak cakap macam mana. Dapatlah rasa gambar last to win. Akak akan buat gila-gila akak kat sana lah. Sebab kat sana tak ada siapa nampak kan. Nak tengok akak gila, kita trip sama. Okay, so Prudential layan. Kita dapat rasa local food kat sana, orang sana yang halal. Kalau pergi sendiri, kita nak cari satu hal, lepas tu mahal. Kat sana local food mahal walaupun halal. So memang taklah merasa kan, balik-balik maybe kita bawa maybe lah paste dari Malaysia ataupun makan mi Maggi ataupun makanlah apa-apa yang kita boleh beli sendiri kan. Dengan Prudential kita dapat rasa local food orang sana. Barulah tahu, oh Croatia punya ikan macam ni. Dia punya stick hanya daging garam tu je. Masin gila. Tapi itulah makanan yang orang kata yang paling hebat kat sana. So kita belajarlah kan culture orang semua. Okay, next. Okay, Budapest. Masa pergi ni baru tahu Budapest ni tempat kedua paling romantis selepas Paris. Baru tahu dah sampai kan. Kalau tengok kat situ ada welcome Prudential, hotel sambut kita, welcome Prudential, sangat best. Dan kalau tengok kat bawah tu pun welcome. Dewan besar tu untuk Prudential je makan. Biasanya trip Star Club ni bas dalam 10 ke 15 bas. Bayangkan. Memang happening gila. Walaupun dekat London ke, LA ke, Budapest ke, pergi mana orang Malaysia. Sebab memang terlalu ramai kita dekat sana. Okay, next. Okay, and then selain daripada trip-trip Star Club apa semua, pencapaian selain daripada tu, dapat bawa ayah suami, ayah mertua pergi umrah. Saya dan suami memang dah lama kata apa dia macam ni dream lah, impikan untuk bawa ayah pergi Mekah. Ayah dah tua, masa ni umur 69 tahun. Tapi ayah tak pernah sampai Mekah. Memang kalau kita cakap pasal Mekah, ayah macam
tak adalah rasa macam nak pergi ke apa, dia diam. Sebab dia tahu ayah bukan orang senang. Ayah suami pun bukan orang senang. Ayah saya pun bukan orang senang. So bila cakap pasal umrah, dia macam tak adalah cakap nak pergi ke apa, dia diam sebab tak nak susahkan anak-anak kot kan. Tapi saya dengan suami macam cakap dah, abang, kita macam mana pun sebelum kita pergi luar negara yang guna duit sendiri tu, macam mana pun kita nak pergi umrah, kita kena bawa ayah. Yalah, siapa lagi nak bawa kan kalau bukan kami kan. Okay. Alright, lepas tu yang gambar kat sebelah ni kami dekat Madinah. Happy, ingat lagi, happy sangat dia. Okay, yang kedua ni dekat Madinah juga lah, Masjid Nabawi. And then sampai Mekah. Sampai Mekah ni kita teruskan daripada Madinah ke Mekah, kita terus buat umrah. Umrah pertama yang wajib tu, so settle semua tu, cukur rambut semua tu, balik bilik, nak rehat sekejap. So masa balik bilik tu husband sembang-sembang lah dengan ayah, sempat sembang-sembang. Lepas tu ayah cakap nak tidur, sejuk, siap suruh tutup aircon apa semua. Husband pun tutup aircon semua. Lepas tu masa tu husband makan, dia lapar, dia makan. Ayah tidur kat sebelah. Lepas tu lama-lama husband pun terlelap. Lepas tu kan dekat Mekah kan ada 2 kali azan kan. Azan pertama pun bila dah ada azan pertama tu, kejutlah ayah kan, bangun. Semua kejut ayah. Bangun-bangun ayah dah tak gerak. Lepas tu bila kita confirmkan, panggil ada apa, sama-sama jemaah dengan kami ni ada doktor. Kita panggil lah doktor tu masuk bilik kan. Doktor pun siap-siap nak sembahyang subuh masa tu datang. Lepas tu doktor check, ayah dah tak ada. Ayah dah meninggal. So macam saya dengan suami, serius lah meninggal. Macam, faham kan? Macam ya Allah, meninggal. Ibaratnya macam, ya Allah, kalau kami masa tu dia meninggal kat Mekah. Kalau kami lambat 1 hari, ayah meninggal dekat Madinah. Kalau lambat 1 minggu, ayah meninggal kat Malaysia. Kalau lambat setahun, ayah tak merasa pun pergi Mekah. Nampak Mekah tak merasa. Bayangkan teruk gila anak tak boleh nak bawa ayah pergi Mekah. Kan, benda lain boleh buat kan. So macam ya Allah, nasib baik sempat. Maksudnya cakap dengan suami kan, bang, sedih sangat sebab macam seolah kita hantar ayah ke Mekah untuk meninggal. Kita orang berfikir macam tu awal-awal kan, rasa macam tak boleh nak terima mula-mula. Lepas tu fikir balik, ya Allah, untung ayah meninggal kat sini. Alhamdulillah rezeki dia, kita bawa dia, kita dapat bawa dia. So macam alhamdulillah sempat tu je. Kalau sebelum ni saya tak, bukanlah nak cakap tak ada ke apa, tidak, ni just cerita. Kalau sebelum ni kami tak buat prudential, mengharapkan gaji lama untuk kumpul, sebab kami bawa trip ayah ni trip yang agak, bukanlah nak cakap mahal tapi agak sikit, pricey sikit, sebab kita nak, ayah dah macam tak kuat kan nak jalan, kita nak hotel yang dekat je dengan masjid. Jadi memang mahal sikit. Jadi nak kumpul tu 4 orang pergi kan, banyak kan. Jadi kalau lambat tak sempat. So alhamdulillah Allah memudahkan. Dekat sana pun sepanjang jalan memang husband tolak dia semua, memang mudah je semua. Dia pergi tu sangat mudah. Alhamdulillah. Rezeki arwah, betul? Rezeki arwah. Okay. Alright. Okay. And then saya dapat bawa family besar saya bercuti setiap tahun. Sebelum ni susah nak bercuti. Sebab ramai kan anak, menantu, cucu semua. Jadi alhamdulillah ada rezeki, saya sponsor percutian kami setiap kali birthday mak. And then yang dekat, yang gambar tengah tu, saya bawa mak dan kakak pergi Sabah. Kita kan dah biasa kan pergi luar negara naik kapal terbang banyak kali. So yang ini saya bawa mak. Mak saya actually tak sihat sangat. Dia ada breast cancer. So memang dia tak larat sangat nak jalan. Jadi saya agak ada kesukaran sikit untuk bawa dia jalan. Tapi masa ni dia kuat. Alhamdulillah. Dia turun naik kan kesihatan. Jadi kita pun bawa lah. Dan yang ni kakak saya, kakak sulung saya ini first time dia naik kapal terbang. Dia tak pernah naik kapal terbang. Masa saya bawa ni anak saudara saya WhatsApp saya, "Mak dia, terima kasih Mak dia bawa ibu naik kapal terbang." Saya dapat SMS tu, saya tak tahu nak balas apa. Rasa macam ya Allah, aku kena ada banyak duit. Aku nak bawa semua family aku naik kapal terbang. Semua saya punya family tak pernah naik kapal terbang. Yang ini saya berjayalah bawa kakak dengan mak saya. So kita kena kerja kuat, bukan untuk diri sendiri. Kita kena kerja kuat untuk orang lain juga. Ramai ni, kita sedar dan tak sedar je. Kadang-kadang kita tahu tapi kita nafikan. So inilah antara sebab saya kerja kuat sampai sekarang. Saya buat bisnes ni, inilah antara sebabnya. Family saya.
Okay, next. Okay, ini adalah perubahan sedikit demi sikit. Lama sangat dah ni saya. Okay, perubahan sedikit demi sikit. Kereta pertama saya, kita tukarlah sikit-sikit kan. Banyak kereta ni, banyak jasa saya sepanjang saya jadi agent of station daripada Johor, Kedah semua kan. Okay, next. Okay, Alhamdulillah ada rezeki belilah sikit lebih sebab kita dah bawa ayah pergi umrah, mak pun dah settle umrah haji semua, macam dah okey dan yang lain-lain kan. Kita pun belilah kereta sikit, lepas tu tambah lagi satu kereta saja nak rasa kan. Okay, next. Okay, now Alhamdulillah ni kereta saya sekarang dan rumah kami sekarang. Tadi tu yang masa kawan saya datang tu kecil, dalam tak muat kan, kena duduk kat luar panas. Alhamdulillah sekarang semua ramai-ramai dah boleh masuk dalam rumah, dah aircon, dah sejuk dah, Alhamdulillah. Kita dapat share juga dengan orang lain. Okay, next. Ini adalah Big Y saya, suami yang sangat setia support saya daripada dulu sampai sekarang, dan kedua-dua anak saya yang insya-Allah ini adalah orang yang saya sayanglah, yang Big Y saya, dan yang belah kanan tu mak saya. Okay, rindu lama tak jumpa, tapi it's okay, moga keadaan kembali okay, dapat jumpa mak. Dan Alhamdulillah dulu masa kerja celup-celup dapat bagi mak duit kan, ikutlah, kalau ada duit bagi, kalau tak ada macam tu, tak dapat nak bagi banyak. Tapi sekarang Alhamdulillah saya dah dapat konsisten sejak jadi ejen ni, konsisten bagi mak 4 angka sebulan. Mak tak minta, tapi itu satu kepuasan bila kita dapat bagi dia, ikutlah dia nak buat apa kan, kalau tak cukup tambah, rasa seronok sangat. Inilah Big Y saya. Okay, next. Okay, ini adalah kekuatan saya kat sini, tim saya, barisan-barisan trainer kat atas tu yang memang akan tolong guide ejen-ejen baru. Jangan takut, kita akan guide. Dan ni semualah ada yang tak ada, sebab ini gambar-gambar latest yang tak dapat nak ambil ramai-ramai. So inilah antara tulang belakang SAR Group Johor Bahru, tim saya, kekuatan saya. Okay, next. Alright, so jom tanya diri kita. Kita pejam mata sekejap, kita tanya diri kita, kalau bukan kita yang bantu family kita kan, siapa lagi nak bantu kalau bukan kita? Kalau bukan sekarang, kita nak cuba ubah nasib kita bila? Esok, lusa, kita tak tahu kan. So sekaranglah jawapan dia. Tak tanya diri sendiri. Okay, alright. Next. Okay, just ada video pendek sekejap saya nak share dengan korang I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. $1 million agency. First off, Harina binti Hamzah.
I'm gonna send the blood, gonna drown a mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Okey. Okey, itu sahaja sharing dari saya. Semoga kita semua diberkati dan dapat manfaat, insya-Allah. Terima kasih semua. Okey. Ada Q&A ke? Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Kalau malu nak tanya, boleh chat je kat dalam tu. Nanti akan ada yang baca. Boleh unmute dan tanya kalau ada soalan. Tak ada Okey, tak ada soalan. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak? Okey, sorry dia ada last. Okay. So, macam mana tadi sharing daripada Kak Ina kita tadi? Okey ke? Baik. Inspiring. Power bang. Saya tak berhenti nangis lagi ni. Jangan bagi perempuan cakap. Kalau dia cakap panjang cerita dia kan. Okey, so saya harap you all dekat sini dapat something hari ni daripada apa yang di-sharing oleh Kak Ina tadi, daripada perjalanannya daripada awal-awal tu sampai sekarang kan. Okey, so saya nak ambil masa lagi sekali untuk korang. Saya nak explain simple je pasal apa nama prudential punya income lah. So kita tengok tadi Kak Ina kan, dia jadi agent, first gaji dia berapa? 400 je kan. Macam mana dalam masa setahun boleh dapat double daripada income dia masa dia kerja dulu. So dekat sini saya nak explain sikit lah. Boleh Boleh tak? Boleh. Okey, Boleh. Income daripada prudential. Income prudential ni apa ni? So korang first kali adalah commission lah. So bila korang join prudential, so first income kita adalah commission. Sebab banyak lagi income lain yang Kak Ina cerita tadi kan. Alright, macam mana commission ni? Commission selama 6 tahun. So sangat lama selama 6 tahun. Macam mana dia bagi? Okey, tahun pertama 30%, tahun kedua 25%, dah turun sikit lah. Sampailah tahun ke-6, still ada lagi 15%. Bayangkan dah 6 tahun, masih dapat lagi separuh daripada first year income tadi. Faham ke tak faham ni? Okey, tak apa, jangan risau. Saya akan explain detail. Okey, contoh ni contoh kata you all jadi ejen katalah and then you all ada close seorang klien, close satu polisi lah. Ni klien korang lah kan. Okey. So, satu polisi dia ambil RM200. So berapa you all dapat? 30% tadi kan? Berapa? RM200, 30%, RM60. So you akan dapat RM60 lah selama setahun. Alright. So bayangkan jika sebulan ada 30 hari kan? Okay, 30 hari you dapat close 10 polisi, maksudnya 10 orang klien lah dengan harga yang sama tadi RM200 sebulan tadi. So berapa you all punya commission? 600. Ya betul, siapa jawab tadi ya? Terima kasih. So sudah dapat 600. Sebulan kerja gaji 600, okey ke tak? Okey. Apa cakap okey? Okey. nak bayar kereta pun tak lepas kan? Tak apa, sebab itulah yang berlaku kepada Kak Ina tadi. Sebab okey, saya akan tunjuk lagi detail. Okey, katalah semua yang ada depan saya ni hari ni, katalah dia orang jadi ejen pada 2021 bulan Januari.
Okey, contoh bulan Januari, 1 bulan you all dapat close 10 kes kan? So commission tadi berapa? 600. RM600. Okey, so bulan Februari kerja tak? Je. Katalah buat lagi, dapat lagi 10 polisi. So dapat commission lagi 600. Jadi 1200. Januari tadi dapat lagi tak? Januari Dapat. ya, so dah jadi 1200. Okey, dah clear dah? Clear. Okey, March buat lagi 10 polisi. Buat. So dapat lagi 600. 1200 dapat lagi tak? Dapat lagi. So total dah jadi 1800. Bayangkan. Saya bayangkan. Saya ambil ni 10 bulan. Bayangkan you all kerja. Saya ambil 10 bulan sebab senang nak kira. Okey. Bayangkan 10 bulan you all maintain close 10 orang tadi. So berapa commission you all boleh dapat? 18,000. So total klien dengan 100 orang, you all punya commission senang je lah, 600 kali 10. Ini amount yang Kak Ina dapat tadi. Dan dia buktikan lah. Kenapa tu? Okay, so 6,000 okey tak? Okey. Ya okey lah. So bayangkan tahun kedua, tahun ketiga you all jadi ejen, tu akan bertambah-tambah lah. Alright, so itu yang berlaku. Dan yang benda ni lah kita orang nak share dekat you all malam ni. Benda ni kita tak cerita dekat luar, kat media masa semua tak cerita. Alright. Alright, selain daripada tu, income kedua, reward. Kita tengok Kak Ina tadi kan, mana-mana dia pergi, mana-mana negara yang dia tak kenal pun dia pergi. Rugi betul. Kita yang tahu London tu, kita pun tak pernah pergi kan. Selalu siapa minat APL kat sini kan. Tengok bola lah, Liverpool kalah lah, Manchester United menang lah. Tapi tak pernah pergi. Tapi Kak Ina dah pergi dulu. Okay. So kita tengok apa reward yang Prudential bagi. So ini saya ambil yang 2020 punya reward. So kita ada perk, kita ada duit cash, kita ada handphone, iPhone, iWatch. Dan ada lagi satu kita panggil Star Club yang Kak Ina cerita tadi tu. Star Club ni setahun sekali kita punya challenge, setahun punya challenge. So pergi Rome dengan Moskow. Alright. So ini yang tahun ni punya 2021. So kita ada, sebab sekarang tak boleh keluar kan. Kita banyak trip dalam negara dengan banyak duit cash lah sekarang ni. Tapi masih ada lagi Star Club. Star Club tahun ni kita boleh pergi Sydney dan juga New Zealand. So kalau you all jadi agent, you dapat Star Club, you boleh pergi free of charge. Kalau tak boleh pergi, dia bagi cash. Alright. So our market. Macam mana dah jadi agent? Katalah contoh jadi agent, mana nak cari market? Jangan risau. Sebab apa? Ramai lagi rakyat Malaysia ni tak ada insurans. Kalau you tengok dekat sini, 35% je ada insurans. Itu pun undercover. Maksudnya tak cukup. Under coverage. Lagi 65% lagi tak ada. So this is opportunity to you all untuk buat bisnes ni lah. So macam mana kita nak tengok? Okay, saya tunjuk kat you all. Kat korang semua. Okay, ni katalah awak dan mana prospek yang you nak cari? Simple je. Kawan, family, college, neighbor dengan society. So benda ni semua berada di sekeliling kita je. So kita boleh cari diorang dulu, pastikan diorang ada protection dulu. And then daripada situ nanti dia pecah lagi. Sebab apa? Family members kita pun ada family members kan? Ada sepupu dia, ada apa, kawan kita pun ada kawan dia, ada adik-beradik dia. So benda ni takkan habis sebab ramai lagi orang dalam Malaysia ni tak ada protection. Okay, clear tak? Saya tak dengar. So far clear Ustaz. Okay, terbaik. So selain daripada income, you all juga boleh build you punya career dekat Prudential ni. So far macam kita tengok Puan Harinah tadi lah, Kak Ina tadi, sekarang dia sudah sampai level unit manager 2. So macam mana? Jom kita tengok. Okay, you boleh tengok ada dua bahagian. Satu bahagian belah kiri dan satu bahagian belah kanan. Belah kiri ni adalah performance untuk sale. Maksudnya kalau you buat sale sampai tahap level ni, kita akan reward you. And then you buat lagi sampai executive world planner, senior world planner, premier world planner, dah sampai ke MDRT. MDRT ni kira tinggi lah level dia. Dan ataupun you boleh build you punya career untuk jadi UM, unit manager, manager 2, agency manager dan juga senior manager. So terpulang kepada you all nak pilih mana satu, kiri ke kanan.
Tapi ada orang cakap kat saya kalau nak dua-dua boleh tak? Jangan risau. Sebab apa? Kalau you nak dua-dua pun tak kisah. You buat sale pun boleh, you nak build career pun boleh dekat sini. Tak ada masalah. Okay Clear? Alright. Saya nak kena laju sikit. Kita pun dah nak kejar masa kan. Okay, career growth and development. Okay, so dekat sini kita jangan risau. Sebab apa macam Kak Ina cakap, kita dah sediakan platform untuk you all belajar kalau you all jadi agent. Jangan risau, kita ada training dan sebagainya. Dan kita juga menggalakkan you all supaya upgrade you punya diri lah. So kita develop you punya professional. And then kita ajar sampai berjaya tau. Kalau boleh jadi macam Kak Ina 2, Kak Ina 3, lagi bagus. Alright. So ni ada satu orang kata apa, prinsip sikit saya nak tunjuk kat you all. Okay. Money dengan time. So dalam hidup kita biasanya kita mencari dua ni lah, betul? Siapa kat sini tak kerja? Mesti kerja kan? Satu hari berapa kita spend masa untuk kerja? 8 jam. Ada yang 12 jam. Separuh daripada hidup dia spend untuk kerja. So inilah. Sebab apa kerja? Sebab nak income. Sebab apa nak income? Nak hidup lah. Alright. So ada connection antara dua-dua ni. So saya nak tunjuk dekat korang. Ada orang, dia duit tak ada. Tapi dia ada banyak masa. Siapa orang ni? Boleh bagi tahu? Student. Zaman student dulu kan. Duit tak ada tapi ajak jalan mana-mana pun boleh pergi, betul tak? Tapi kau belanja aku lah. Dan ada juga sekarang orang yang bekerja pun macam ni juga. Bukan yang bekerja, yang tak bekerja. So duit dia tak ada tapi time ada. Dan ada juga orang yang dia ada duit tapi tak ada masa. Duit banyak ni tapi busy dengan company. Kena pergi travel sini, travel sana, outstation. Bukan outstation berjalan. Ni outstation kerja. Kadang-kadang bini nak balik kampung pun tak boleh. Dia bagi duit kat bini, dah ambil 1,000 pergi balik kampung. Awal-awal seronok lah kan. Bila dah bertahun-tahun macam tu, bosan juga. Sebab apa? Husband tak boleh ikut sekali. So ada lah. So biasanya orang yang berpangkat besar dekat company-company lah. Dia bagi gaji besar untuk apa? Tanggungjawab yang besar kan. And then ada juga orang, duit tak ada, masa pun tak ada. Bukanlah kata tak ada masa, tak ada duit. Ada tapi tak. Bila kita tengok dia, setiap bulan gaji memang ngam-ngam je. Tapi tanya dia, memang dia busy je. Kerja 12 jam. Minggu 6 hari kerja. Tapi bila nak berbelanja, berkira. Kalau ada something happen, macam kereta pancit, ataupun kereta rosak pun dah pening dah. Tak tahu nak cari mana duit. Lagilah nak balik raya apa semua kan. So, ini berlaku. Dan juga ada yang kita tengok, orang yang ada duit dan ada masa. Maksudnya duit pun dia ada dan dia ada masa juga untuk dia bagi dekat family, dekat mana-mana lah. Even kalau kita tengok Ustaz Abid Liu kan, dia banyak masa pergi sampai ke Gaza sana. Kita tak boleh buat macam tu sebab kita bekerja kan, masa kan. So dia ada duit dan ada masa. So dia kira dah okey dah tu. So apa yang boleh jadi kita macam ni? Ada duit dan masa ni. So mostly biasanya bisnes lah. Dan kena tengok juga bisnes apa. So far dalam Prudential insyaAllah you akan dapat kedua-dua ni. Okay, alright. So, ni ada special for full time untuk, okay, kita ada program iaitu Entrepreneur Development Program. Ini kita buka khas untuk ejen baru yang nak full time. Biasa ejen akan part time dulu kan. Tengok dah okey sikit baru nak full time. Ini tak, dia bagi special untuk mungkin ada orang yang kehilangan kerja sekarang kan. So ada program daripada Prudential, dia bagi kita panggil modal lah. Based on you punya income sebelum ni. So bermula dengan 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So you all dapat bulan-bulan lah. So bolehlah gunakan duit ni untuk clearkan you punya expenses. Sambil tu you buat sale untuk tambah income. Alright, clear tak? So kalau benda ni kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya dengan you all punya introducer nanti. Okay Alright. So apa yang diperlukan untuk bermula sebagai perunding takaful? Simple je. Nak jadi ejen senang. Lulus peperiksaan TBE, PCE. Exam lah. Ini actually license lah under bank negara. Siapa-siapa nak jadi ejen kat Malaysia ni kena ambil exam ni. Dan exam ni valid seumur hidup. Maksudnya sekali you dah ambil sampai bila-bila you boleh pakai. And then bersedia menuntut ilmu, kita ada provide training setiap hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Ni kita akan bagi you all masuk dan kita akan ajar lah. Alright. And then
modal permulaan. Modal permulaan apa? Exam tadilah. Tak perlu buat loan besar-besar, 20,000, 30,000 tak payah. Exam tadi RM80, PCE dan TBE. TBE 80, PCE 85 dan juga modal untuk register agent RM75. So total lebih kurang berapa? RM240. Okey, ni je modal you all untuk jadi. Mana yang dekat sini yang pernah ada ambil TBE, PCE? Sudah tak ada dah, modal je register agent je lah. Okey. Clear tak? Alright. Clear. Oh. Dan ada berita baik untuk you all. Sebab apa? Sebab bagi yang first time join tech ni, yang pertama join, pertama apa? First time dia join. So you all berpeluang, bukan berpeluang lah, layak untuk mendapat voucher sebanyak RM50. Tapi ada syarat dia, you kena kontrak as agent sebelum 30 September 2021. So kalau you dah ambil exam dah lulus, tapi dah nak kontrak nanti, sebelum 30 tu you dapat voucher ni. Okey So nak dapat voucher ni nanti kita akan explain lagi sebab apa you kena register, ada satu lagi kat belakang nanti saya akan tunjuk. Okey. So ni ada sedikit lah peringatan daripada saya. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. So ni sangat sesuai dengan macam Kak Ina tadi lah. Dia bukannya hebat pun datang kat sini. Biasa-biasa saja. And then bila dia datang kat sini, dia start. Alhamdulillah sekarang dia dah jadi luar biasa lah. Dan sebenarnya bukan luar biasa. Kalau you all duduk kat Malaysia, banyak lagi yang hebat-hebat kat sini. Tapi itu pun dah kira hebat dah tu. So sama juga you all. Bermula dulu. Start dulu. And then you akan dapat. Okay, clear Dan ada satu lagi. Okay, the journey of the 1,000 mile begin with single step. Mungkin, faham kan ayat ni kan? Mungkin malam ni permulaan single step you all. Kita tak tahu. Mungkin tahun depan you all dah jadi macam Kak Ina. Kita tak tahu. So perjalanan beribu batu tu bermula dengan langkah pertama. So kena make step dululah. So do something. Okay, clear? Clear. Right. So, okay, dekat sini ada QR code untuk voucher tadi. So ini hanya layak untuk yang first time join je tau. Yang second time, third time yang dah lama-lama tu dah tak layak Okay, untuk first timer, you all boleh scan QR code ni dan isi form tu. Tak ada kena bayar pun, ni just isi sebab kita nak ambil data. Okay, and then untuk yang tak boleh scan, kita punya Rusia akan letak dekat chat box. Kalau siapa yang pakai iPad, dia ada chat dekat depan tu, nampak kan? Tapi untuk yang pakai phone, try tengok dekat bahagian titik kat atas tu, belah kanan tu ada more tu, ditekan situ ada chat box kat situ. So you boleh read chat tengok dekat situ, dia tekan link situ. Okay, clear? Clear. Okay, saya bagi masa 2 minit untuk you all isi. Okay, selepas ni kita akan pergi ke backup room sekejap. Tidak saja sebab apa, saya tahu banyak sangat dekat sini pergi nak tanya soalan-soalan. Cuma dia orang segan sebab ramai sangat, ada 90 orang lebih kat dalam ni kan. So kita akan pecah kepada room yang kecil sikit, so you all boleh tanya dalam tu. Okay, so lepas ni kita akan launch room tu. Room masih dalam proses lagi, dia orang tengah buat. Okay, so boleh isi form dulu. Okay, saya bagi masa lagi 1 minit. Nanti kita akan breakout room. Juga kepada introducer pun nanti kita boleh masuk dalam breakout room sekali. Kita jumpa balik dengan apa candidate yang you all bawa.
Kita ambil borak-borak kat sana Baik, baik. Okey, kita confirmkan dengan Ruth dia, backup room dah boleh buka belum? So nanti bila Ruth dia dah buka backup room, you akan keluar pop-up tau dekat depan you punya screen. So you just tekan join sahaja. So dia akan pergi ke next room. Boleh Alright. So terima kasih saja, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana join teks ni. So kita jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much you all semua luangkan masa hari ni sama kita menimba ilmu. InsyaAllah mungkin ini adalah permulaan. Kita tak tahu kan. Mungkin ini adalah satu pertunjuk daripada Allah. Kita tak tahu. Alright. My success is only by Allah. Okay, so you all boleh pergi ke backup room. Backup room dah buka ke? Sudah. Okay. So